Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam VBR Bahasa Melayu tahun 2 untuk hari ini. Okay, macam biasa cikgu nak awak sediakan dengan buku aktiviti, buku teks jilid 1 dan buku aktiviti jilid 1 beserta dengan alat tulis. Okey, kita teruskan dengan pelajaran kita hari ini. Okey, kita akan masuk pada tema 4, kebudayaan kita. Okey, tema ini merupakan tema terakhir dalam buku jilid 1. Okey, unit 10, uniknya budaya kita. Okey, tajuk cikgu letak tajuk hari ini sebabnya cikgu akan bagi awak peluang untuk cari tajuk pelajaran kita hari ini berdasarkan kepada isi pelajaran yang akan cikgu ajar dalam kelas pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan belajar kemahiran membaca. Kemahiran membaca 2.2.1 dalam kurungan 6 Roman. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca, memahami dan mengenal pasti idea keseluruhan. Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti idea keseluruhan berpandukan 3 maklumat dengan betul. Okey, kita tengok pada kriteria kejayaan. Okey, yang ni yang awak kena capai hari ni. Okey, awak dikira berjaya sekiranya awak boleh mengenal pasti idea keseluruhan berpandukan 3 daripada 3 maklumat dengan betul. Okey. Okey, cikgu rumuskan kat sini. Idea keseluruhan ni merupakan idea yang merangkumi idea utama dan idea sampingan. Kita dah belajar tentang idea utama, kita dah belajar tentang idea sampingan. Okey, kedua-duanya digabungkan menjadi satu idea keseluruhan. Okey. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan melihat pada buku teks muka surat 65. Okey, perbualan di antara Sumi dan Ibu Hana. Okey, apa yang dibualkan oleh mereka? Okey, apa yang dibualkan mereka nanti kita cari apa idea utama dan apa idea sampingan yang disampaikan, yang dibualkan antara Sumi dan Ibu Hana tersebut, dan isi sampingan dan isi utama tu kita rangkumkan menjadi idea keseluruhan teks. Okey, kita tengok dari sini dan kita baca sama-sama. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Makcik sedang memasak nasi ambeng. Makcik, apakah nasi ambeng? Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dihidangkan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Okey, sekarang kita dah tahu apa yang dibualkan antara Sumi dan Ibu Hana, iaitu berkaitan dengan makanan tradisi masyarakat Jawa. Apa nama makanan tradisi masyarakat Jawa tu? Okey, makanan tradisi mereka ialah nasi ambeng. Okey, cikgu dah keluarkan dekat sini apa yang dimasukkan dengan nasi ambeng tu. Dia letak dalam dulang yang besar ni. Kemudian makanan-makanan yang kat dalam tu diletak pelbagai jenis makanan dan akan dimakan bersama dengan ahli keluarga. Okey, sekarang kita tengok pada maklumat yang ada dalam petikan perbualan di antara Sumi dan Ibu Hana ni. Okey, maklumatnya ialah makanan tradisi masyarakat Jawa dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain, mengeratkan hubungan persaudaraan. Okey, maklumat-maklumat ni ada dalam perbualan tersebut.
Okey, apakah tajuk yang sesuai berdasarkan petikan ini? Okey, sebab tu cikgu letak tanda soal dekat sini. Apa tajuk yang awak rasa sesuai untuk petikan ini? Okey, sebelum awak bagi tajuk, cikgu letak tajuk saya dulu. Ini tajuk saya, tajuk yang saya cadangkan. Okey, nasi ambeng erat persaudaraan. Ini tajuk yang cikgu bagi. Okey, apa pula tajuk yang awak rasa sesuai berdasarkan kepada petikan ataupun perbualan di antara Sumi dan Ibu Hana? Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk fikir. Okey. Okey, kita tengok pada latihan yang pertama kita pada hari ini. Okey, murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 72. Kita buat sama-sama dekat sini. Okey, enaknya tajuk hari ni ialah enaknya selera utara. Utara ni nama tempat di negeri di Semenanjung bahagian utara, macam Perak, macam Kedah tu ialah tempat utara Semenanjung. Okey, kita tengok pada maklumat yang ada dalam teks dahulu sebelum kita pindahkan ke dalam peta pokok dekat bahagian bawah ni. Okey, ini ialah idea utama dalam teks. Dalam ni 1, 2, 3, 4 ni ialah idea sampingan berdasarkan kepada idea utama ni pun sama. Ini idea utama dia. Ini idea sampingan dia. Kemudian dekat bahagian bawah ni kita kena letakkan idea keseluruhan teks. Okey, kita tengok dahulu. Kita baca sama-sama. Enaknya selera utara. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Suraya mengadakan jamuan. Mereka mengundang jiran-jiran. Pada hari tersebut, Ibu Suraya memasak makanan. Beliau memasak nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Nenek Suraya menyediakan pencuci mulut. Beliau menyediakan pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Keluarga Suraya selalu menyediakan masakan ini untuk sesuatu majlis. Para tetamu makan dengan penuh berselera pada hari itu. Okey, ada dua jenis kan? Ada dua jenis makanan yang disediakan oleh Ibu Suraya dengan Nenek Suraya. Yang pertama, ibu dia sediakan makanan, betul? Makanan ialah idea utama. Okey, apa makanan yang disediakan? Kita masuk dalam idea sampingan ni. Apa makanan yang disediakan? Yang pertama, nasi putih. Okey, letak nasi putih di sini. Yang kedua, idea sampingan yang kedua, gulai daging. Nasi putih kat sini. Ni gambar nasi putih. Mustahil tak tahu nasi putih. Ini nasi putih. Gulai daging. Ini gambar gulai daging. Dia macam kari juga tapi perencah dia lain. Dia perencah gulai. Okey, seterusnya ikan pekasam goreng. Ini ikan pekasam goreng. Dan kerabu umbut kelapa. Ini kerabu umbut kelapa. Okey, ini ialah bahagian umbut kelapa. Bahagian yang lembut dekat bahagian bahagian bawah batang pokok kelapa tu. Okey, dibuat kerabu. Ini tak dimasak. Okey, dihiris dan dicampur dengan pelbagai jenis bahan untuk menghasilkan kerabu ni. Ini sedap. Okey, seterusnya bila dah masukkan maklumat isi sampingan di bawah ni, idea sampingan, kita tengok pada pencuci mulut. Apa maksud pencuci mulut? Okey, makanan yang dimakan selepas kita menjamu selera dengan makanan-makanan yang disediakan. Kita akan makan pencuci mulut. Okey, dekat sini Nenek Suraya sediakan 3 jenis pencuci mulut. Apa pencuci mulut yang Nenek Suraya sediakan? Masukkan di bahagian isi sampingan di sini. Ada sampingan di sini. Okey, pencuci mulut yang pertama.
mangga. Ini pulut mangga. Okey, masukkan maklumat di sini. Seterusnya, agar-agar. Ini agar-agar. Kemudian, kuih bunga pudak. Ini makanan tradisi masyarakat di sana. Okey. Ini makanan dia. Macam menarik, macam menyelerakan. Okey, kita teruskan. Okey, dah masukkan idea sampingan di bahagian bawah ni. Kita tengok apa maklumat keseluruhan ataupun idea keseluruhan berdasarkan kepada teks di sini. Apa idea yang dinyatakan dalam teks ni? Masukkan idea keseluruhan di sini. Okey. Seterusnya, kita tengok pada latihan yang kedua. Buku aktiviti muka surat 73. Okey, enak dan lazat. Kalau kita tengok gambar kat sini dan maklumat ni, barulah kita boleh buat idea keseluruhan. Idea keseluruhan ni ringkas dan padat. Okey. Kita tengok yang pertama. Kita baca yang pertama dulu. Makanan tradisi kaum Melayu sangat banyak. Makanan yang popular ialah ketupat, rendang dan sate. Makanan ini biasanya dihidangkan semasa hari raya. Rasanya sangat sedap. Apa idea keseluruhan di sini? Okey, cikgu bagi panduan dekat sini. Boleh tulis yang ni dahulu. Makanan tradisional kaum apa? Okey, letak di sini. Okey, seterusnya awak tengok pada maklumat yang kedua. Baca dan faham apa kandungan maklumat yang kedua. Masukkan di bahagian isi keseluruhan. Boleh ambil yang ni. Makanan tradisi kaum apa? Begitu juga dengan maklumat yang ketiga. Baca, faham maklumat, kemudian masukkan kepada idea keseluruhan. Masih boleh guna maklumat yang cikgu bagi ni dan tambah sedikit je dekat sini. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, awak siapkan latihan tu. Kemudian hantar ke WhatsApp cikgu. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Okey, kita jumpa lagi esok hari insya-Allah. Okey, Assalamualaikum.